Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini sepatutnya kita mula bab baru lah. Tapi sebelum kita mula bab baru, saya terima dua soalan daripada minggu lepas. Tak silap saya soalan apa tentang bapa Nabi Muhammad SAW. Adakah dia tu dia kiranya bagaimana muamalah ataupun bagaimanakah pergaulan Nabi Muhammad SAW dengan si bapanya, begitu ya soalannya. Kalau kira kan memanglah kiranya dia tu Nabi Muhammad SAW tu anak yatim jadi tak ada lah berjumpa tu. Cuma kalau setakat melawat kubur, setakat melawat kubur tu adalah Nabi melawat kubur Aminah contohnya. Kemudian yang jadi perbahasan apabila khilaf, adakah ayahanda kepada Nabi Muhammad SAW dikira Islam atau tidak. Kiranya bapa kepada Nabi Muhammad SAW merupakan agama sebelum ni lah, agama Hanafiyah, agama Nabi Ibrahim AS. Dengan Ismail dibawakan di situ, namanya agama Hanif kiranya beragama dengan agamanya sebelumnya. Jadi persoalan yang paling besar sekali menjadi khilaf, adakah bapanya tu masuk neraka ataupun masuk syurga. Sebab ada hadis berkata, ada hadis sebut bapak kamu dan bapakku dua-duanya ke neraka. Bapak tu maksudnya siapa? Adakah keturunan-keturunan selepas sebelum ni ataupun bapanya betul sendiri. Cuma yang sahihnya bapa dia tu Muslim lah. Bukan Muslim maksudnya agama Hanif dululah. Itu soalan. Soalan yang kedua apa Tak berapa ingat. Handset saya rosak. Minggu lepas saya tak dapat rakam kiranya pengajaran sebabnya handset saya rosak. Dia punya dalam tu rosak. Dia punya mikrofon dia rosak. Tadi tak dapat rakam lah. Saya silap saya salam dia. Ros ada Kak Ros penaja tak tanya apa-apa. Soalan kedua. Short form dalam hadis saja. Short form dalam hadis. Dalam ya. Short form dalam bidang banyak akhirnya dalam pelbagai bidang pelbagai bidang dia banyak short form. Quran pun ada short form, Alif Lam Mim. Kita pun tak faham apa maksudnya. Yasin itu short form. Jadi dalam bidang hadis ni ada yang ulama-ulama dia letak short form. Ada short form. Yang sebelum ni kita jumpa ana tu maksudnya akhbarana, bukan saya maksudnya. Tu dia kata kalau lah kita tak belajar bidangnya betul-betul, duk buka kamus je kan, belajar tak berguru, ini je masalahnya. Padahal orang tu guna short form. Kamu faham, kamu faham maksud ana tu saya. Ana tu maksudnya akhbarana. Sana tu maksudnya haddasana. Sani haddasani. Haddasana diceritakan kepadaku. Haddasani dicerita padaku. Haddasana cerita ramai-ramai Akhbarana ada orang cerita kepada orang lain, aku dengar. Tu ada beza-beza istilah. Jadi setiap istilah tu ada, setiap bidang tu ada istilah dia. Dan ada yang istilah dia guna short form. Ada yang short form yang pelik lagi lain Kalau daripada hadis Tirmizi dengan Muslim, dia ada perkataan huruf ha je. Ha. Itu maksudnya dia akan tarik sanadnya daripada yang depan tu ke belakang. Dia maknanya ada guru yang berbeza situ. Yang itulah soalan kepada saya. Sahabat saya yang pernah mengajar bertahun-tahun tentang ilmu hadis, saya tanya ha tu maksudnya apa. Saya tanya soalan tu sebulan 2 bulan tak terjawab. Sebabnya dia mengajar hadis tapi dia tidak telaki hadis. Jadi istilah-istilah itulah menyebabkan dia tenganga lah. Istilah-istilah tu jadi tenganga. Jadi itulah dalam bidang dia ada short formnya masing-masing. Kalau kita pun letak short form masing-masing dalam bidang engineering pun ada short form. Kadang-kadang kita saja yang guna short form, tak nak perkataan yang menjela-jela. Moral aggregation, ME contohnya Teori etika dan moral, TEM.
Jadi nak tanya apa maksudnya, iyalah kembali balik kepada penulis tu. Penulis tu nak kata apa dari segi istilah tu. Yang tu dah kata short form itu short form dalam kitab ni baru kita jumpa sana dengan ana tu je lah. Tak jumpa lagi perkataan hak tu lagi pelik. Saya nak ngajar orang pun susah lah bagi dia faham. Saya kena tulis satu-satu macam mana hadis tu sampai ke siapa-siapa tu, saya kena sampai buat rajah nak bagi faham. Okey, sebab itu bidang hadis Bidang hadis kita bukan sekadar mengenal kandungan matan hadis ataupun ayat daripada ayat yang disebut oleh perawi, tetapi kita nak tahu siapakah yang menerima hadis tu, orang tu siapa. Orang tu siapa. Nanti kita akan jumpalah. Okey, banyak lagi istilah-istilahnya. Baik, kita teruskan hadis yang untuk hari ni. Babu majaa fi khatamin nubuwah. Bab pada menyatakan sesuatu berkenaan dengan tanda kenabian, tanda kenabian. Khatam, dia bukan khatim. Khatim maksudnya penutup. Khatimun nabiyyin, maksudnya penutup para nabi. Tapi yang kita bincangkan bukannya penutup nabi-nabi, kita bincangkan tentang tanda kenabian yang ada pada belakang, belakang Nabi Muhammad SAW. Belakang saya tunjuk tempat dia. Nampak tak ni? Tu di belakang ni, di tengah-tengah. Saya sebut tentang letak belakang ni. Jadi kalau belajar hadis ni patutnya berdepan lah. Ni kita tunjuk ada kamera dua ni. Satu saya pakai iPad sebab punya handset saya dah rosak. dah demam dah. Saya hantar, dia kata tak boleh baiki lagi, kena tunggu barang lagi. Aduh. Terbang pula RM300 situ. Okey, belakang saya tunjuk belakang. Nampak saya tunjuk mana Tadi saya nampak, saya tunjuk tadi nampak. Kat dekat tulang belikat sini nampak kata saya tanda. Tak nampak? Tak nampak tau. Kalau tak nampak bagi tahu Tak nampak? Saya nak tunjuk macam mana. Belakang lah, maksudnya tengah ni aduh, nampak jari? Nampak jari? Nampak kan? Nampak dah kan? Okey, di situ. Atas sikit. Dah. Okey. Jadi di atas tu lah. Bawah sikit. Jadi di tengah-tengah. Di tengah-tengah belakang tu ada tanda kenabian. Jadi cerita hari ni kita nak cerita tentang riwayat-riwayat berkenaan dengan khatamun nubuwah tu. Okey, ada 8 hadis dalam perbahasan bab ini. Kita baca hadis yang pertama, kita baca yang bahasa Arab ke bahasa Melayu kita baca. Saya baca lah kan. Baca boleh kiranya yang lain tu boleh buka lah bahasa Melayunya Kalau saya salah tegur setakat ni saya tahulah apa yang saya baca ni. Saya dah talaki 3 kali saya sebut, saya talaki 3 kali. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id ana ini ada perkataan ana maknanya akhbarana Hatim bin Ismail an al-Ja'li bin Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib bin Yazid. Sa'ib bin Yazid ni dia lahir pada 3 Hijrah. Boleh bayang 3 Hijrah. Maksudnya ketika itu di Madinah 3 Hijrah. Jadinya dia tu terlalu muda lah. Kalau kiranya Nabi meninggal tu dia umur 7 tahun. Okey. Dia meriwayatkan hadis. Dia masih lagi sahabat. Tapi dia boleh cerita apa dia ingat lah. Budak-budak pun apa dia ingat. Yang tu lah kita kena faham ilmu hadis ni. Budak-budak yang kita katakan budak lah. Budak-budak kata beringus. Jangan ambil lekeh budak-budak. Dia ingat apa kita lakukan. Okay? Dia ingat, dia akan ceritakan kepada apa yang kita lakukan. Saya rasanya gambar latar belakang ni jadi tak cantik nampak saya punya kopiah pun jadi lain Tapi tak ada masalah kan. Rakaman ada sebelah kanan. Sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqul. Sa'ib, namanya Sa'ib. Zahabtu bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku zahabat bi. Okey, aku berjalan sekali lah dengan khalati, mak saudaraku. Okey, mak saudara belah mak saudara belah mak.
Dia lain khalati dengan ammati. Ammati belah bapa. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Maka berkatalah mak saudara aku tu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bana ukhti, sesungguhnya anak saudaraku nama Saib itulah waji'un. Saib tu dengan sakit. Sakit. Waji'un sakit. Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si. Maka Rasulullah SAW pegang terus kepalaku. Kata kepala ni. Wada'ali bil barakah. Maka dia doakanlah dengan barakat. Keberkatan. Yang ni pun kiranya adalah kiranya orang bawa ke tok guru, dia suruh baca doa, bolehlah baca doa. Boleh baca doa dengan berkat. Cuma itulah, berkat Nabi dengan berkat orang tu lain. Tapi siapa tahu siapa punya berkat kan? Berkat masing-masing. Berkat tu macam mana boleh dapat, itu bergantung lah. Berkat doa ibu kepada anak lebih mujarab daripada panggil ustaz-ustaz untuk doa sebenarnya. Kita contohnya lagi, doa orang yang menuntut ilmu, pergi luar, pergi UKM, UTM, maknanya dia musafir ya. Itu pun berkatnya tu ada sendiri. Berkat dia dah ada. Lebih-lebih lagi, hantar jauh lagi, pergi Mesir, pergi mana, pergi Madinah ke mana-mana, dia punya berkatnya tu lain lah. Maknanya doa, kata kalau orang macam tu, kita berkat, kita cari berkat, doa. Antaranya berkatnya kiranya doa pada hari 10 pada hari apa panggil, orang ramai, kiranya orang pergi haji tu duduk dekat padang Arafah, pada hari Arafah dipanggil, pada hari Arafah. Itu pun antara hari-hari berkat. Antara hari berkat lagi Jumaat contohnya lah. Jadi tahap berkat tu nilai dia berbeza-beza. Tapi tentu sekali doa Nabi Muhammad SAW ni lebih tinggi. Famasaha ra'si sallallahu alaihi wasallam ra'si. Nabi Muhammad SAW berpegang kepalaku. Wada'a li bil barakah, doa berkat. Wa tawadda'a, Nabi berwuduk. Fasharibtu min wudu'ihi, maka dia minum air wuduk tersebut. Maknanya air wuduk yang kiranya jatuh daripada tangan Nabi itulah. Waduk, bukan wuduk. Waduk sini. Waduk beza waduk dengan wuduk. Wuduk tu adalah perbuatan. Waduk tu air tu. Air lebihan wuduk tu sini. Wa qumtu, aku pun berdiri khalfa dhahri. Aku berdiri semua belakang dia. Jadi lepas dia doa tu, Saib ni pun pergilah ke belakang Nabi. Dia budak-budak kan, siapa pun kisah dia pergi belakang ke depan kan. Fa nazartu ilal khatami baina katifaihi, maka aku pun terlihatlah kepada tanda kenabian tu sendiri belakang baina katifaihi, antara dua katifai ni, dua bahu, berarti tengah-tengah lah kan, tapi dia terbawah sikit. Fa idza huwa mithlu zirril hajalah, dia tu sebesar kancing, dia panggil apa ni, kancing apa ni, kancing tirai, kancing tirai. Boleh besar tu ya sebenarnya, besar ni lah kiranya. Ada tunjuk nanti kita tunjuk ada besar burung puyuh, besar kecil lagi, besar lagi kecil. Besar burung puyuh, telur burung puyuh. Merpati, bukan burung puyuh, merpati, hamam lah. Puyuh lain pula, puyuh dengan merpati lain, besar lagi sikit. Itu riwayat pada Saib bin Yazid. Jadi dia ceritanya pada bentuk khatam tu. Tapi yang dalam hadis ni disebutkan juga, disebut penuh tentang berdoa berkat. Saib ni kesan daripada dia Nabi Muhammad SAW doa, ubun-ubun yang dia pegang tu kat sini, yang Nabi doa tu rambutnya hitam, yang lain tu semua putih. Dengan jangkut-jangkut dia semua putih, sebabnya berkat doa Nabi Muhammad SAW. Jadi putih jadi hitam depan ni, yang lain semua putih. Itu kesannya lah kesannya. Itu doa Nabi Muhammad SAW, makbulnya doa Nabi. Haddatsana Sa'id bin Yaqub at-Talqi Qatalqani ana Ayyub bin Jabir, an Simak bin Harbin, an Jabir bin Samurah, daripada Jabir bin Samurah. Ni pun sahabat Nabi ni, sahabat Nabi. Tak terkenal Jabir bin Samurah ni, tak terkenal, tapi riwayat pada dia antaranya ulama besarnya lah.
Antaranya Imam Az-Zuhri pun ambil pada dia. Ra'aitu, kata Jabir bin Samurah, ra'aitul khatama baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Aku pernah lihat okey. Khatam, tanda kenabian tu, baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara dua bahu tu, waddatan, seketul daging yang timbul. Waddatan, seketul daging yang timbul, hamra, berwarna merah. Jadi dia warna merah. Ke sini kita ada dapat maklumat kiranya berwarna merah, mislai baydatil hamamah, sepertinya telur burung merpati. Okey. Dia warna merah, lepas tu dia berbulu. Nanti kita riwayat ada dia berbulu sikit lah. Sebab dia ada yang sentuh, orang yang sentuh. Okey, orang yang sentuh. Jadi dia tengok tu tak nampak lah sangat, ada bulunya sikit kan. Ni kalau sentuh tu rasa je ada sikit. Kita tengok hadis seterusnya. Haddatsana Abu Mus'ab al-Madani ana Yusuf bin al-Majishun, ana sini akhbarana an abihi, daripada bapanya, an Asim bin Umar bin Qatadah, daripada Asim bin Umar, okey, bin Qatadah, daripada neneknya, daripada neneknya Jaddatih Rumaisah. Rumaisah ni siapa ni? Katanya dikata daripada Rumaisah, neneknya lah. Nenek kepada Asim bin Umrah. Rumaisah ni dia berkata, riwayat Rumaisah, okey, Rumaisah ni antaranya sahabat daripada keturunan Ansar, keturunan Ansar. Dia mendengar sami'atu, tapi hadis ni tidak diriwayatkan. Ialah hadis ni hanya Imam Tirmizi je diriwayatkan, tak jumpa pada tempat lain. Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, walau asya'u, ini dia sebut perkataan yang kira, walaupun dia nak cerita aku dengar daripada Rasulullah, tapi dia sebelum dia cerita kalam Nabi tu, dia cerita kalau seboleh-bolehnya lah. Okey, aku nak sangat asya'u an uqabbila, aku nak cium khatam, tanda kenabian yang antara dua, ialah dua bahunya tu, min qurbihi, ketika tu aku dekat sangat dengan dia, tapi aku rasa macam nak sangat kan. Tapi taklah kiranya tak lah, sebab dia perempuan kan. La fa'al tu, aku nak jugalah tapi tak buat kan. Ketika mana tu dia bercakap, Rasulullah SAW berkata li Sa'ad bin Mu'az, berkata pada Sa'ad bin Mu'az pada hari kematiannya. Okey, hari kematian Sa'ad bin Mu'az, ihtazza lahu arsyur rahman, bergegarlah arash rahman, arash Allah Subhanahu Wa Taala kat langit sana tu. Okey, kat sini satu kita ceritanya tentang khataman Nabi tu adalah kiranya pernah disaksikan oleh Rumaisah. Okey, diceritakan oleh Rumaisah. Tapi cerita pada hadis Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni adalah ketua kepada kabilah, ketua kabilah Aus. Okey, Aus. Kita tahu Madinah tu ada dua kabilah besar, iaitu Aus dan Khazraj. Okey, Khazraj tu lebih besar dah sebenarnya, tapi dua tu pernah berperang. Aus. Ketua pada Aus tu Sa'ad bin Mu'az. Okey, pada hari tu dia meninggal pada perang Khandaq, selepas daripada serangan Nabi Muhammad SAW terhadap terhadap kubu Yahudi. Tak silap saya Qainuqa. Qainuqa. Okey. Dia meninggal pada tu, dan dia tanyalah ke Nabi Muhammad SAW, tanya macam mana ni orang Yahudi yang ditangkap pada perang Khandaq, apa kita nak buat ni? Saat dia kata, yang laki kita bunuh, yang perempuan kita jadikan hamba, dan anak dia jadi hamba. Itu antara jawapannya lah. Tapi sebenarnya Sa'ad bin Mu'az ni yang kiranya, dia antara yang kiranya orang paling penting. Dia terlibat dalam bai'ah. Kopiah dia pakai. Dia terlibat dalam bai'ah. Tak panggil bai'ah apa dekat Mekah tu. Bai'ah, mengangkat bai'ah untuk mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin Madinah.
Dia panggil bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah 2. Dia terlibat bai'ah Aqabah kedua. Dia antara 12 kepimpinan yang dipilih daripada Madinah. 7 daripada Khazraj, 5 daripada Aus. Ketua pada Aus adalah Sa'ad bin Mu'az. Antaranya lah. Haddatsana, hadis seterusnya, haddatsana Ahmad bin Abdata. Sebab apalah akhirnya hadis itu disebut bergegarnya Arasy Rahman, sebabnya itu kedudukan Sa'ad bin Mu'az ni kedudukannya tinggi. Tinggi sebab dia pemimpin Aus. Dia walaupun menanti pemimpin Aus. Dia pun pernah bagi ucapan masa dalam bai'ah Aqabah tu. Dia kata, kamu tahu tak apa kita buat perjanjian hari ni? Kita semua akan mati ni. Semua yang ada kat sini akan berhadapan perang dengan kabilah-kabilah Arab yang lain. Dan memang benar apa yang dia katakan, dan dia mati sebabnya di perang Ahzab, perang orang-orang Arab serang Madinah. Jadi kata dia tu memang benar lah, di antara orang yang bijaksana lah di kalangan golongan Aus. Haddatsana Ahmad bin Abdata al-Dabbi wa Ali bin Hujr wa ghairu wahidin. Dan selain padanya, qalu ana, mereka semuanya. Jadi dia kata Ahmad, Ali, dan bukannya satu orang ni, ramai lagi. Dia tak sebut ni. Tapi itu kat sana dia ada sebut lah. 2 orang tu okey dah. Tok guru kepada Tirmizi, Ahmad dengan Ali tu situ. Qalu, mereka berkata, ana Isa bin Yunus. Diceritakan pada aku Isa, Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah qala sani. Ada sani maksudnya ni. Ibrahim bin Muhammadin min wuldi Ali bin Abi Talib. Anak kepada Ali bin Abi Talib. Anak bin Abi Talib. Ibrahim bin Muhammad. Ini bukan anak Nabi Muhammad, ini anak kepada Ali. Nama sama. Anak Nabi Muhammad SAW, antaranya anak dia namanya Ibrahim. Ibrahim mati ketika kanak-kanak. Nabi pun sampai apa? Meleleh air mata Nabi mengenangkan kematian Ibrahim, anak kepada Muhammad tu sendiri. Tapi dia bukan Ibrahim tu Ibrahim anak kepada Ali bin Abi Talib. Qala kana Ali radhiyallahu anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Ali radhiyallahu anhu apabila dia menyifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara al-hadis bitualihi. Panjang disebut hadisnya. Panjang hadisnya. Antaranya disebut waqala, yang ni pendeknya. Ni yang nak ceritanya hadisnya panjang. Baina katifaihi khatamun nubuwah, antara dua bahunya ada khatamun nubuwah, wa huwa khatamun nabiyyin, ianya adalah petanda pada nabiyin. Kat sini dia kata, dia bariskan khatamun nabiyyin. Khatam tu khatam, penutup penutup kepada para nabi. Haddatsana Muhammad bin Bashar ana Abu Asim ana Azratu bin Thabit qala sani al-Ba' bin Ahmar al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr. Ada waw tu situ. Amr bin Akhtab al-Ansari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaidin udnu minni. Katalah, ni riwayatnya Abu Yazid Amr bin Akhtab al-Ansari. Pada golongan Ansar juga. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah kepadaku, ya Aba Zaidin udnu minni, wahai Aba Zaidin. Aba Zaidin tu kunyah dia, gelaran. Dan ni orang Arab ni dia kadang dia tak panggil nama, dia panggil nama anak dia. Jadi bapa pada anak. Jadi kalau saya ada anak saya Anas, Abu Anas contohnya. Anak Abu Ammar, macam itulah. Dia punya dia punya budaya, bahasa dia. Maknya, bapaknya. Kita style macam tu bapaknya. Tak ada sebut bapa kepada Ammar contohlah. Dia punya style bahasa dia. Ya Aba Zaidin, wahai bapa Abu Zaidin, kunyah dengan gelaran. Udnu minni, dekatlah padaku. Famsah zahri, maka hendaklah kamu
pegang sentuh belakangku, famasahtu zahrahu. Ni Nabi suruh kan. Famasahtu zahrahu, aku pun sentuhnya, fa waqa'at asabi'i, maka jari-jariku tersentuhlah alal khatami, okey, sehingga atas tanda kenabian tu sendiri. Qultu wa mal khatamu. Ni qultu ni pada perawi perawi yang tanya. Okey, anak murid kepada, mungkin perawi kepada Abu Zaid tu mungkin Ilba bin Ahmar, okey. Kata apakah orang pertama? Qala sya'aratun mujtami'atun. Okey. Bulu-bulu halus yang berhimpun setempat. Bulu-bulu halus. Dia kan bulu-bulu yang tebal. Bulu halus. Tu yang kata tak nampak tu, nampak kemerah-merahan. Tapi kalau sentuh tu dia ada bulu sikit tu kan. Okey. itu yang diriwayatkan oleh Abu Zaidin Amr bin Akhtab Al-Ansari. Okey. Hadis terusnya, haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Hurais Al-Khuzai ana Ali bin Husain bin Waqid. Hadis ni panjang ni. Hadis ni pun menarik Hadis ni menarik, panjang. Walaupun panjang, hadis ni menarik. Cerita mengenai Salman Al-Farisi. Okey, Salman Al-Farisi. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي أنا علي بن حسين بن واقد ثني أبي ثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة. Banyak sangat short form di sini Okay, Sani. Jadi saya sebut ni, saya tak sebut lah maksudnya apa itu short form sendiri. Okay. Yaqul, berkatanya Abi Buraidah, Ja'a Sulaimanul Farisi, datangnya Salman Al-Farisi. Salman orang Parsi. Okay. Dia kiranya cerita ni panjang Salman Al-Farisi ni, dia antara kiranya orang yang mencari kebenaran. Sanggupnya kiranya panggilnya meredah belantara, panggil meredah gurun Sahara tu, okey, semata-mata nak cari kebenaran. Jadi Salman Al-Farisi ni dia berguru lah kiranya dengan dia berguru dengan padri-padri, dan padri yang dia belajar pada tu pun bagi ingatkan dia, aku dah nak mati dah, kau berguru dengan orang tersebut. Orang tersebut pun bagi tahu akhir kali matilah, dia kata. Saatnya akhir sekali dia bagi tahu, aku pun dah nak mati dah, orang macam aku dah tak ada. Okey. Yang jaga agama, yang betul-betul jaga agama dah tak ada. Yang lain tu semua ngarut je. Padri-padri semua tu ngarut je. Tapi sekarang ni aku dah nampak dia kata aku dah nampak kemunculan. Okey, kemunculan Nabi yang terakhir. Saya dah nampak tanda-tanda Nabi terakhir dah muncul. Okey, kita orang tahu dia bagi tahulah antara sifat-sifat kenabiannya. Antara sifat kenabian dia ada tanda, okey, tanda kenabian di belakang itulah yang kita cerita tahu. Okey. Jadi Salman Al-Farisi ni dia pun daripada Parsi itu sendiri, dia berjalan sampai ke tanah Arab, dia ditangkap. Okey, ditangkap, lepas tu dijual. Sampailah dijual ke Madinah. Masih dijual ke Madinah itulah. Dia cerita-cerita yang kita nak cerita ni. Dah isyak dah ni. Kita baru 30 minit pendek. Kita nak 40 minit Kita teruskan hadis ni ke kita nak habiskan? Kita tak mula lagi hadis. Kita nak ikut yang 40 minit tu ke, ataupun sampai isyak? Sampai isyak. Ikut 40 minit Ustaz. Ikut 40 minit. Kita baru 29 minit. Okey, habis satu hadis ni, nanti kita buka soalan dah. Okey. Ja'a Salmanul Farisi ila Rasulullah SAW hina qadimal Madinah. Jadi Salman Al-Farisi itu pun pergilah nak berjumpa Rasulullah SAW apabila Nabi Muhammad SAW dah sampai ke Madinah. Jadi dia dah dengar ada orang kata ada orang mengaku Nabi sampai Madinah ni. Bima idatin, okey. Jadi dia pun nak jumpalah. Bima idatin alaiha, dengan kat situ ada hidangan, alaiha rutabun. Okey. Ada rutab. Rutab ni maknanya tamar yang basah lah. Dia tamar kering, dia panggil tamr.
Tamar tu maksudnya buah kurma yang kering. Rutab ni buah kurma yang kiranya yang ranum, yang cantik lah. Okey. Dia ada istilah-istilahnya. Ada lagi saya bah. Maknanya yang bukan ranum lah, yang kiranya yang dipanggil apa? Yang rasa macam dia yang tak manis lagi. Dia panggil apa? Dia panggil kelat-kelat, rasa kelat-kelat. Okey. Fa wada'aha, okey. Aku datang, kiranya Salman Farisi tu datanglah dengan hidangan rutab tu sendiri, letak di baina yaday Rasulullah SAW. Dia letaklah depan Rasulullah SAW. Faqala ya Salmanu ma hadha. Kata Nabi, wahai Salman, apa ni? Kau nak bagi aku ni, bagi apa? Faqala sadaqatun alayka wa ala ashabika. Ini sedekah kepada kamu dan kepada para sahabat kamu. Okey, sedekah ini sedekah. Faqala, katalah Nabi SAW, irfa'ha. Okay, bawa jauh. Okey, angkat. Okey, aku tak nak. Okey. Fa inna la na'kulu sadaqah. Kami tidak makan sedekah. Okey, Nabi Muhammad SAW dan keturunannya tidak boleh makan sedekah. Termasuklah kerabat daripada Abi Talib tu sendiri. Okey, ada kerabat-kerabatnya dikatakan orang panggilnya dia dia panggilnya, istilahnya adalah Ahlul Bait. Okey, Ahlul Bait. Jadi mereka ini tak boleh makan sedekah. Okey, istilah ni pun diambil lah. Okey, benda-benda hukum tak boleh makan sedekah. Okey, jadi geng-geng Said dan Sharifah pun dia kata kami tak boleh makan sedekah lah sebab kami keturunan Nabi. Kalau betul lah keturunan Nabi, dia tak boleh makan sedekah. Sedekah orang ramai ataupun zakat tu pun dipanggil sedekah. Zakat tu pun Nabi tak boleh terima. Okey, yang dia boleh terima hanyalah hadiah. Okey, jadi dia boleh terima hadiah, Nabi tak boleh hadiah. Cuma lepas pada tu, hadiah ni pula kena tengok juga. Hadiah betul-betul hadiah ke ataupun rasuah, itu satu hal juga. Qala farafaha, katanya perawi katalah, maka dia pun angkatlah. Okey. Faja al-ghada. Esok pun datang lagi bimisli. Dengan rutab juga. Okey, dengan rutab juga. Dengan kurma yang ranum tu lah. Fa wadahu baina yaday Rasulullah SAW. Maka dia letaklah depan Rasulullah SAW. Faqala ma hadha ya Salman, apa benda ni Salman? Faqala hadiyatun laka. Okey, ini ada hadiah kepada kamu. Faqala Rasulullah SAW di ashabihi, katalah Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, ubusutu, hamparkanlah kiranya, iyalah kita nak makan ni, hamparkanlah ketika summa nazara, kemudian Salman pun dia nak curi-curi tengok khatama ala dhahri Rasulullah SAW, di atas belakang Rasulullah SAW. Fa amana bihi, maka pun dia pun beriman. Terus dia beriman. Dia peluk, dia terus beriman. Wa kana lil yahud, okey, dia tu adalah hamba kepada orang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah SAW bi kadza wa kadza dirhaman. Maka Nabi pun belilah dia, okey, supaya dilepaskan dengan beberapa dirham, ala an yaghrisa lahum nakhlan. Okey, lepas tu bukan sekadar dirham, dia nak kiranya tanam, okey, lahum bagi mereka tu pokok-pokok, bukan sekadar bayar, dia suruh tanam pokok lagi, tanam pokok kurma. Fa ya'malu Salman, maka Salman tu pun tanamlah hatta tut'ima, sehinggalah dia tu boleh makan. Okey, boleh makan. Fawasa suasa an-nakhila illa nakhlatan. Jadi Rasulullah SAW pun pacakkanlah antaranya pokok nakhil ni, pokok kurma, melainkan yang satu yang ditanam oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu. Fahamilatin nakhlu min amiha, maka dia pun nakhlah tu, pokok tu pun berbuah pada tahun tu juga. Walam tahmilun nakhlatun, yang satu tu yang Umar tu pula tak berbuah. Faqala Rasulullah SAW, ma sya'nu hadhihi nakhlah, apa benda, apa hal pula pokok ni? Faqala Umaru, ya Rasulullah, ana gharastuha, akulah yang tanamnya. Fanaza'aha, maka pun dia cabutlah Rasulullah SAW, fa gharasaha.
fahamilat min amiha. Jadi Rasulullah pun tukarlah dengan pokok, ditanam pokok yang lain, maka pokok tu pun berbuah. Jadi yang ditanam oleh Umar tu tak menjadi, tanam oleh Rasulullah SAW itu menjadi. Okey. Jadi itulah kisah Salman Al-Farisi yang kiranya ialah jauh merantau semata-mata untuk cari kebenaran, cari kebenaran. Dia dah jumpa tok guru dia ramai dah. Akhir kali dia dapat jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita ada lagi 2 hadis ni. Okey, kita ada lagi masa 4 minit. Kita teruskan. Haddatsana Ibnu Bashar. Okey. Ana Bishr bin al-Waddah, ana Abu Aqil al-Zawraqi, an Abi Nadrah qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri an khatamin Rasulullah SAW, yakni khataman nubuwah. Okay, aku bertanya kepada Aba Sa'id al-Khudri. Okay, Abu Sa'id al-Khudri ni antara ulama terkenal ni. Okay, yang dijanjikan syurga. Qala kana fi dhahrihi bab'atun nashizatun. Bab'atun, seketul daging yang timbul. Maknanya dia bukannya sekadar ada tanda, tapi dia tu timbul. 3D tak ada juga 3D. Macam itulah bentuknya, ada timbul. Tadi pun sebut dah tu tadi kan. Hadis daripada hadis daripada Jabir bin Samurah sebut dah benda tu timbul, seketul daging yang timbul. Okey, hadis yang terakhir. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم بن الأحول عن عبد الله بن سرجس قال kata Abdullah bin Sarjis, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis kuat hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim ni. Okey, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ataitu Rasulullah SAW wa huwa fi nasim min ashabihi fadurtu hakaza. Aku jumpa Rasulullah SAW. Ketika itu ramai orang daripada sahabat dia tu kat keliling Nabi. Aku pun pusing. Okey. Fadurtu hakaza, aku pun pusing kelilingnya, min khalfihi, dari belakangnya, fa'arifa allazi uridu. Maka sampailah Rasulullah SAW pun perasan lah, dia ni duk teliti je apa benda nak tengok belakang Nabi tu. Nabi pun faham lah dia nak tengok apa. Fa'alqa rida'a an zahrihi, maka Rasulullah SAW pun dia angkat rida. Jadi Nabi tak pakai baju lagi tu kan, dia pakai selendang. Rida dia panggil. Selendang saya tak bawa kan, dia pakai rida. Okay, ya, kadang-kadang Nabi ni dia pakai 2 helai satu kain pelekat, satu lagi pakai rida, 2. Jadi tak ada jubah. Style macam tu ada kan, sebab panas okey. Ada yang Nabi pakai jubah penuh lah kan. Antara yang rida, dan kadang dua lembar helai tu lah. Maknanya kain lepas tu rida. Okey, dia pun angkat ridaknya daripada belakang an-zahrihi, faraitu mawdi'al khatami ala katifaihi mislal jum'i. Okey, maka aku tengoklah tempat khatam tu, tanda kenabian atas ala katifaihi antara dua dia, atas bahu, muka atas antara bahu ni, mislal jum'i, macam seketul macam seumpama seketul jum'i maksudnya macam yalah, kita dah ramai-ramai sebenarnya, ada dagingnya ramai-ramai, jum'i. Haulaha khilan, ada tahilalat. Dia kata ada macam ka'annaha salil, macam jerawat pula. Dia kata jadi maksudnya dia nak bagi tahunya benda tu timbul, nampak timbul. Okey, macam bertimbul. Kalau kita nampak tahilalat tu dia timbul kan. Okey, tapi bukan macam pakai hitam Faraja'tu hatta istakbaltuhu, maka aku pun kembalilah sehinggalah aku kembali tempat aku sehinggalah aku beradap depan Nabi Muhammad SAW. Tadi dia duduk belakang kan, jadi dia pun kembali ke depan. Faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah, aku wala walak, kata Allah mengampuni kamu wahai Rasulullah. Faqala Nabi, kenapa? Nabi menjawablah, kenapa? Aku ada cerita pasal apa? Faqala al-qaumu
istaghfara laka Rasulullah SAW. Faqala na'am. Katanya orang ramai, mintalah keampunan daripada Rasulullah SAW. Faqala na'am, ya, saya akan minta kepada pengampunan. Walakum, dan kepada kamu juga, kepada semuanya sekali. Summa tala hadhil ayah, kemudian dia baca daripada surah Muhammad, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat, dan hendaklah minta ampun, minta tutup. Okey, istighfar tu maksud tutup segala dosa-dosa, li dzambika walil mu'minin wal mu'minat, dan pengampunan untuk mukminin dan mukminat semuanya sekali. Okey, hadis ini berkenaan dengan dengan dicerita tentang bentuknya seperti Jum'in, seketul, yang macam tai lalat itulah, yang nampak bagaikan jerawat padahal bukan jerawat. Itu dia tengok daripada jarak jauh jugalah, dia tak pegang. Itu antara riwayat ni. Ini pun riwayat yang besar, ini riwayat daripada Sahih Muslim, kitab Al-Fadail, juga diriwayat oleh Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Ahmad. Itu saja hadis, 8 hadis berkenaan dengan tanda kenabian. Jadi kita